أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Masalah kelima, tidak wajib fidyah dan qada. Tidak wajib membayar fidyah dan tidak wajib qada kepada orang gila yang bukan sengaja untuk gila kerana tidak ada taklif, yang bukan sengaja. Fidyah tak wajib, qada tak wajib. Orang yang gila bukan sengaja digila kan. Orang gila kan batal puasa walaupun dia gila 1 minit. Gila, totally gila, bukan pening tau, gila. Pening tak batal puasa. Gila walaupun 1 minit, gila sungguh kan. Maka batal puasa dia hari itu. Dia tak wajib qada dan tak wajib fidyah sebab dia tidak mukallaf. Masalah ke-6, sembuh setelah sakit. Orang yang tidak boleh berpuasa kerana sakit yang tidak ada harapan sembuh. Kawan ni sakit tak ada harapan sembuh dan telah membayar fidyah, tidak wajib menunaikan qada puasa walaupun sakitnya telah sembuh. Dia tak wajib qada puasa. Dia tak ada harapan untuk sembuh. 20 hari Ramadan tahun lepas tak puasa, sakit 20 hari. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. 20 hari tak puasa tahun lepas disebabkan sakit yang tak ada harapan sembuh. Habis Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, apa semua sembuh pula penyakit dia bulan Zulhijjah. Subhanallah, maha suci dan maha kasih Allah SWT, sembuh sakit. Fidyah bayar dah. Qada kena qada dah. Tidak wajib menunaikan qada walaupun sakitnya telah sembuh. Selesai. Masalah ke-7, tak wajib qada puasa sunat. Yang ni kebanyakan orang tahulah. Siapa yang puasa sunat kemudian dia puasa, ni bukan Ramadan lah, bukan Ramadan, dia puasa sunat lepas tu batal. Puasa sunat saja, bukan batal, dia saja makan tak jadi hari ni, masak sedap pula dah. Contohnya begitu. Maka nak kena qada tak puasa sunat tersebut. Mazhab Syafi'i tak wajib qada puasa sunat yang dibatalkan. Sengaja ataupun tak sengaja, maka tak wajib qada puasa sunat yang dibatalkan. Qasad 106, masalah ke-8. Qada untuk orang yang telah meninggal dunia. Orang meninggal dunia, kita nak qada untuk dia boleh tak? Menurut Imam Syafi'i, jika seseorang mempunyai qada puasa dan tidak mengqadanya sehinggalah dia meninggal dunia, sedangkan dia berupaya untuk mengqadakannya semasa hidupnya tetapi dia tidak melakukannya, dia ni orang hak mati tadi ni lah, tak dan qada habis puasa dia, saja ataupun tak sengaja, sengaja ataupun tak sengaja, maka harus ahli warisnya untuk memilih sama ada mengeluarkan fidyah, iaitu 1 mud beras untuk setiap hari puasa yang dia tinggalkan, hak si mati ditinggalkan, ataupun berpuasa untuknya, untuk si mati. Pendapat ini ditarjihkan oleh Imam Nawawi. Mana-mana ahli keluarga kita yang tinggal puasa Ramadan, kemudian mati, tak sempat, maka ini disebut, saya silap, ini disebut sedangkan dia berupaya untuk mengqadakannya. Itu syarat tu. Syarat tu kena highlight. Dia ni memang mampu tapi dia sengaja tak qada. Maka waris boleh pilih 2. Sama ada untuk berpuasa saja, aku puasa Ramadan, puasa qada Ramadan untuk ayahku, kerana Allah Ta'ala, untuk ibu aku, kerana Allah Ta'ala, untuk kakakku, jadi boleh. Sama ada nak ganti puasa-puasa hak dia tinggal itu, kita puasa kan, memang taubat dah lah. Allahu Akbar. Dia minta puasa sunat, nak ganti orang. Tapi sebahagian orang, Masya Allah, rajin dia puasa. Ada mai soalan kat saya, apa nama ni, dia ganti puasa suami dia kot, berpuluh-puluh hari tu, isteri salihah tu. Suami dia meninggal tak silap saya kan, 22 hari. Tak sempat lagi 8 je.
dia boleh pilih nak puasa, contohnya separuh nak ganti dengan puasa, lagi separuh nak bayar fidyah. Boleh tak? Boleh. Ayah dia tinggal puasa 10 hari. Dia nak ganti 5 hari dan dia nak bayar fidyah 5 mud. 5 mud, satu hari 1 mud. Boleh? Mud 9. Qada puasa oleh orang lain. Siapa yang boleh ganti puasa orang lain? Siapa yang boleh ganti ni? Puasa orang yang telah meninggal dunia boleh diqadakan oleh orang lain yang masih ada hubungan kekeluargaan. Boleh. Siapa yang ada hubungan kekeluargaan boleh. Atau tidak, yang ada hubungan kekeluargaan ataupun tak ada hubungan kekeluargaan, asalkan diizinkan oleh si mati sebelumnya. Sebelumnya tu sebelum dia matilah. Atau oleh keluarga si mati ataupun pihak kat keluarga si mati. Kan? Ni dengar kata dulu tinggal puasa banyak, ada 70 hari lagi, saya nak ambil 5 hari boleh tak? Nak tolong puasa kat dia. Jiran, tak ada keluarga, tak ada hubungan kekeluargaan pun. Jiran pi minta izin. Boleh tak? Boleh. Apabila qada itu telah dilakukan oleh mereka ni mereka yang nak gantilah puasa tadi ni dengan berpuasa, ia tidak boleh dikerjakan lagi oleh anak-anak si mati. No? Jadi anak-anak lah yang paling aula, siapa yang ada mak ayah kan, yang mak ayah dia dulu meninggalkan puasa kan, maka gantilah puasa. Dia sendiri ganti dengan berpuasa. Yang tu terbaik insya-Allah. Nombor 10, menggantikan puasa orang yang masih hidup. Menggantikan puasa orang yang masih hidup. Ijma' mengatakan tak boleh ganti puasa orang yang masih hidup. Tak boleh. Macam mana? Orang tu tinggal puasa dan dia masih hidup. Kita ni, hak anak ni nak ganti puasa. Sedangkan ayah kita masih hidup. Tak boleh. Mesti dia telah meninggal dunia. Suami mengqadakan puasa isteri. Boleh tak? Tidak boleh, tidak sah jika suami mengqadakan puasa Ramadan isterinya yang masih hidup. Kerana puasa termasuk ibadah badaniyah yang tidak dapat diwakilkan kepada orang lain. Maksudnya yang hidup tak boleh lagi lah. Kan? Sekiranya orang yang tinggalkan puasa tu masih hidup. Isteri dia tinggal puasa sebab menyusu anak. Kan? Khawatir kepada anak, maka tinggal puasa. Bila isteri dia tinggal puasa kerana khawatir kepada susu tak ada kepada bayi tadi ni, hak suami pun kata tak apalah, lepas ni saya ganti. Tak boleh. Sebab isteri masih hidup. Tidak ingat jumlah hari qada. Mengikut pendapat mu'tamad, wajib mengqada puasa melebihi jumlah puasa yang yakin ditinggalkan dahulu. Dia lebihkan hari. Kalau tak ingat, dia lebihkan hari. Tak ingat atau ragu-ragu jumlah puasa yang ditinggalkan. Macam mana pula? La ni umur 47. Start kahwin tak tinggal puasa. Alhamdulillah. Banyak orang barakah perkahwinan. Makin elok. Ada orang kahwin pun tak berubah sampai akhir hayat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi tuan-tuan, banyak yang saya tengok, alhamdulillah, selepas berkahwin, lelaki atau perempuan makin lama berubah sikit-sikit. Subhanallah. No? Barakah perkahwinan. Dia umur 47. Dulu ni duk tinggal puasa lah. Dia ingat umur belah-belah ni 18, 16 waktu duk angkat tayar, makan tepi sungai apa semua ni kan. Tapi apa hari tak ingat. Orang yang tidak ingat atau ragu-ragu jumlah puasa yang ditinggalkan, dia hendaklah mengiranya sejak dia meninggalkannya sejak baligh. Maka dia kena kira sejak dia baligh. Baligh umur apa? Dia kata baligh, ingat lagi. Dia kata waktu tu tingkatan 2, 14. Start pada situ. Start pada situ lah. Okey. No? Kalau orang tu dia kata contoh, dia kata tak ingat langsung tak ingat sebab tak semayang lah sampai umur 20 tak semayang. Baliak ke keluar apa ke tak pernah ambil tahu. Macam mana? Umur 11 ke dia balik, umur 10 ke, umur 19 teruk sangat. Kan? Umur 12 ke, 13 ke, umur apa dia kata tak ingat langsung, tak pernah ambil tahu semayang tak, puasa tak. Maka
bila orang yang tak tahu, tak ingat ni, dia kena ambil umur 15. Kerana di sisi mazhab Syafi'i, seseorang yang tak keluar mani, orang lelaki yang tak keluar air mani, daripada umur 9, 10, 11, 12, 13, 14, sampai umur 15 tak keluar air mani, maka 15 tu dia dikira baligh walaupun tak keluar mani. Sebab tu nak sabit baligh, kalau orang lelaki-lelaki sama ada keluar air mani, tapi kalau tak keluar air mani cukup umur 15 tahun qamariyah, bukan syamsiah, 15 tahun qamariyah. Noh, lebih kurang 14 tahun berapa bulan 14 tahun berapa bulan? 3 bulan ke 14 tahun, kena kira baliklah kan. 14 tahun 7 bulan macam itulah lebih kurang. Noh, ikut qamariyah. Qadha dahulu baru bayar fidyah. Boleh tak? Orang yang dikenakan qadha dan fidyah. Masalah. Siapa-siapa yang wajib ke atas dia qadha dan fidyah. Apa dia nak buat dulu? Mana yang dia nak buat dulu? Nah, ada orang hanya wajib qadha, ada orang hanya wajib fidyah, ada orang wajib qadha dan fidyah, ada orang qadha tak payah, fidyah tak payah. 4 jenis. Tuan-tuan tengok balik kuliah kita yang lalu, cari balik 4 orang ni. Ada orang hanya wajib qadha. Ada orang hanya wajib fidyah, ada orang tak wajib qadha dan fidyah, ada orang wajib qadha dan fidyah. Masalah nombor 14 punya masalah. Satu orang ni wajib qadha dan fidyah. Mana dahulu dia nak buat? Orang yang dikenakan qadha dan fidyah, dia boleh mendahulukan qadha dahulu, kemudian membayar fidyah berdasarkan zahir hadis riwayat Abu Hurairah. Qadha dulu pun boleh. Batal puasa ketika berpuasa qadha. Satu orang ni dia puasa qadha. Bulan Ramadan ke bukan bulan Ramadan? Cuba jawab enggak? Ni tak ada siapa dalam masjid ni kan. Dia batal puasa ketika berpuasa qadha. Bulan Ramadan ke bukan Ramadan? Jawapan dia bukan Ramadan lah, sebab puasa qadha. Mana ada orang puasa qadha dalam bulan Ramadan? Tak sah. Puasa qadha itu tidak sah dalam bulan Ramadan. Nah. Okey, tak ada apa yang tu. Cuma dia musannif nak beritahu, pengarang nak beritahu, orang yang waktu dia qadha puasa kemudian batal. Dia qadha puasa kemudian batal. Apa nak jadi dengan puasa dia? Orang yang terbatal puasanya ketika berpuasa qadha tidak wajib imsak. Wajib dah imsak menahan diri? Tak wajib imsak. Contoh macam ni. Puasa bulan Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, puasa bulan Ramadan, habis Ramadan. Bulan Syawal, Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, dia pun qadha puasa bulan Muharram. Qadha puasa dia ada tinggal puasa Ramadan, dia pun qadha. Waktu tengah qadha tu tiba-tiba terbatal puasa dia, kan? Terbatal puasa dia. Terbatal puasa dia nak kena imsak ke tak kena imsak? Jawapan dia tak kena imsak. Dia tak sama macam hukum puasa Ramadan. Terbatal, makan terus ya. 2 pinggan terus ke 3 ke tak kisahlah. Okey dah. Kemudian menggabungkan puasa qadha dengan puasa sunat. Apa hukumnya? Dia nak puasa qadha Ramadan bulan Syawal. Boleh tak? Boleh. Bulan Syawal. Dia nak gabung dengan puasa 6 Syawal, puasa sunat 6 Syawal. Qadha Ramadan dengan sunat Syawal, boleh tak? Ada 2 pendapat. Mengikut ulama mutaakhirin dan Imam Ibn Hajar, boleh menggabungkan puasa qadha dengan puasa sunat seperti puasa sunat 6 Syawal, dan kedua-duanya mendapat pahala. Yang ni mazhab Syafi'i. Tuan-tuan ambil hukum fiqh daripada ustaz-ustaz yang ada mazhab. Jangan ambil dekat kumpulan yang tak ada mazhab, tu celaru. Mereka kumpulan yang menyimpang daripada ajaran yang sebenar, sunnah salafus salih yang sebenar. Ikut yang ada mazhab. Sekejap lagi ambil yang tak ada mazhab, kan? Dia payah, dia jadi tak ada puasa 6. Kita nak tanya soalan nak gabung macam mana? Dia bagi jawapan dulu, puasa 6 tak ada, Syawal tak ada. Pening kan. Celaru lagi umat. Sudahlah umat banyak yang kekurangan ilmu kan. Dijawab pula dengan jawapan-jawapan yang keluar daripada panduan mazhab yang tersusun ini.
Mengikut ulama mutaakhirin dan Imam Ibn Hajar, boleh menggabungkan puasa qada dengan puasa sunat. Boleh. Dan kedua-duanya mendapat pahala. Ini pendapat pertama. Menurut sebahagian pendapat, cukup berniat puasa qada sahaja, ketika berniat pahala puasa sunat juga akan dapat. Noh? Macam satu orang masuk dalam masjid, dia nak sembahyang sunat tahiyatul masjid. Azan Zuhur baru habis dikumandangkan. Dia nak solat sunat tahiyatul masjid ke nak main sunat Zuhur? Maka kata para ulama, sembahyang sunat Zuhur dapat sekali pahala tahiyatul masjid. Jadi begitulah yang disebutkan oleh para ulama. Dia niat qada saja, pahala puasa sunat juga akan dapat. Ini pendapat pertama. Tapi ada juga pendapat yang kedua, itu pendapat juga daripada imam yang mu'tabar dalam mazhab Syafi'i, iaitu Imam Nawawi dalam Majmu', dan Imam Al-Asnawi ataupun Al-Isnawi berkata tidak sah jika berniat puasa fardu sekali dengan puasa sunat. Jadi boleh untuk mengambil mana-mana fatwa. Gabung puasa qada dengan puasa kafarah. Puasa qada ni puasa apa? Qada ialah puasa qada lah, dia tinggal puasa Ramadan. Habis Ramadan dia nak qada. Dan dia juga ada puasa kafarah. Boleh tak nak gabung? Puasa qada apa hukumnya? Wajib. Puasa kafarah wajib. Boleh nak gabung dua wajib ni? Hukumnya tidak boleh, dan kedua-duanya jika digabungkan tidak sah, kerana kedua-duanya termasuk ibadah yang fardu. Nombor 18, orang murtad. Orang murtad wajib tak qada puasa? Orang murtad wajib qada puasa, tetapi tidak wajib bagi orang yang kafir yang masuk Islam untuk mengqadakan puasa. Dia ada dua. Satu murtad, satu kafir. Siapa-siapa yang murtad, wal'iyadzubillah, contohnya dia murtad, lepas tu orang pun pergi ziarah apa semua, bagi nasihat, apa panggil ustaz-ustaz mai bincang apa semua, 18 hari tak puasa Ramadan. Wajib tak qada 18 hari? Wajib puasa. Wajib qada. Kalau orang baru masuk Islam, umur 51 masuk Islam, wajib qada tak puasa daripada umur 15? Tak wajib qada kalau baru masuk Islam.